Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah hari. Right, pada semua. Okay. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama dengan saya Akak Tukul, bersiaran secara langsung daripada page rasmi kami, iaitu di page Tukul Kajang. Right, Tukul Hardware Kajang. Alright. Terima kasih pada yang dah follow kami, yang dah like kita punya Facebook. Right, for those yang masih belum like lagi, masih belum follow lagi, silakan berbuat demikian supaya anda tidak kerugian. Okay, right. Okay, selamat tengah hari. Okay, harap-harap jelas suara saya. Okay, so hari ni hari Ahad, ramai yang tergolek depan TV mungkin. Okay, ada juga mak-mak yang sedang masak. Okay, right. Pada yang masih tertanya-tanya lagi di manakah lokasi kami, okay, seperti biasa lokasi kami, kita punya landmark adalah McDonald Kajang Perdana. Right, kita memang satu row saja dengan Kajang Perdana punya McDonald. Right, kita punya premise betul-betul bersebelahan dengan Speed 99. Right, pada yang masih tak familiar dengan area Kajang Perdana ni, you all yang tahu kat mana terletaknya lokasi Ibu Pejabat Penjara Kajang, kita punya lokasi memang berhampiran dengan Ibu Pejabat Penjara Kajang. Sangat dekat, insyaAllah. Kalau you always ke, ataupun boleh Google Map saja, Tukul Kajang ataupun Tukul Hardware Kajang, insyaAllah boleh jumpa. Right, hari ni topik saya sangat-sangat excited, sebab topik ni sangat-sangat melibatkan mak-mak. Okay, mak-mak macam saya lah. Right, so kenapa? Sebab saya nak kongsi benda ni juga antara pengalaman saya jugalah. Right, so kalau bila kita masak, right, tengah-tengah masak, biasalah rumah tak bersamana kan. Okay, lainlah rumah kita besar, dapur besar. Bila kita masak, asap tu semua berkumpul satu rumah, sampai ruang tamu naik atas pun semua berbau masakan yang kita masak tu. Right, tu belum kira orang sebelah. Ni nak cerita dalam rumah je ni. Asap tu semua dah berkumpul dekat satu rumah. Okay, so paling takut bila orang nak datang rumah lah. Kita dah siap-siap masak, tapi sebenarnya dekat ruang tamu kita tu dah penuh dengan asap kita masak. Especially bila ada kerja-kerja memasak, yang goreng-goreng ataupun yang melibatkan tumis-tumis, macam buat sambal ke apa kan. Of course dia punya asap dia tu lagi kuat berbanding kalau kita masak yang eat clean. Tahu tak eat clean? Eat clean tu macam rebus-rebus, kukus, yang tu kurang lah kan. Tapi biasa kita orang Melayu, banyak masakan kita lebih kepada tumis-menumis, goreng-menggoreng. Itu dia. Bila kita masak je macam tu, kita punya dapur mestilah berjerebu, penuh dengan asap. Tu belum masuk dekat ruang tamu lagi. Of course, bau-bau macam tu pun boleh naik sampai dekat tingkat atas. Right? Okay, so macam mana agak-agaknya yang kita boleh buat? Kita boleh hindarkan kita punya bau-bauan ataupun wap tu, dia punya udara tu berkumpul dalam rumah kita, menyebabkan kita punya langsir pun bau, kita punya baju-baju pun bau. Right, so kita ada cara macam mana kita boleh hindarkan bau tersebut. Okay, selain daripada pasang kipas. Sebab kalau pasang kipas pun, contohnya kita pasang kipas dekat atas, so udara tu cuma berpusing dekat situ saja, dia tak keluar pun. Macam mana kita nak halau udara kurang bersih ni supaya dia boleh keluar dari rumah kita? Takkan nak tiup pula kan. Kalau pasang kipas kat dinding pula, nanti takut terkena kita punya dapur masakan. So api tu akan terganggu lah. Of course, kualiti masakan kita akan terjejas. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh pasang exhaust fan. Nama Melayu dia kita tak tahu. So kita panggil dia exhaust fan. Dia macam ni lah. Ni yang ada dekat tangan saya ni adalah exhaust fan. Ini you pernah nampak tak? Right, ni exhaust fan. Exhaust fan ni dia ada banyak saiz tau. Sekejap biasa kalau you all beli dekat kedai, yang you akan dapat, kita akan unbox dia macam ni je. Dia ada benda ni je, tak ada benda lain dah. Maksudnya bila dia ada seketun macam ni, tak ada part-part lain yang perlu disambungkan atau perlu dipasang. Maksudnya alat ni sangat mudah untuk dipasang. Setuju ke tak setuju? So inilah
kipas yang digunakan untuk memusingkan udara dari dalam rumah kita. Dia akan berpusing dalam ni, and then dia akan keluar dekat belakang ni. Nampak tak? Jadi kipas ni. Ni. No worries. Bila kita pasang kat rumah, okey. Yang ini kita akan pasang belah dalam tau. Dalam rumah kita. Yang akan pusing kat sini. Yang ini adalah belah luar. Biasa kita akan tebuk satu dinding dekat dapur kita, right? Then yang ini menghala ke luar dapur lah, luar rumah. Yang belah sini kita akan pasang dekat dalam rumah. Jangan pasang terbalik pula. Kalau pasang terbalik memang tak menjadilah. Makin masuk pula asap tu. So you akan kena pasang yang ini belah dalam. Yang ni dia akan pusing. So bila kita masak, udara yang bau-bau masakan kita akan dipusingkan guna kipas ni. Bilah ni akan berpusing, right? Lepas tu dia punya udara kotor tu akan keluar ikut dia punya ni. Nampak tak? Ini dia akan terbuka lah nanti. Bila dia berpusing dia akan terbuka, right? Jadinya tak adalah udara yang kurang bersih dekat dalam rumah. So bila kita masak, udara yang kotor tu akan keluar, right? Jadi kita punya baju pun tak berbau. So lepas masak tak adalah bau bawang. Betul tak? So kita punya langsir pun tak adalah berbau. Yang ini adalah bersaiz 8 inci. Paling kecil adalah 6 inci. Paling besar kalau tak salah saya 12 inci. So depend pada you all punya ruang lah. Kalau you all ada ruang yang besar nak letak dia, letak lah. Okay. Kalau macam saya gunakan saiz ni je. Saya rasa dah cukup lah. Dah cukup untuk cover saya punya masakan tu. Okay, terima kasih pada yang join. Right, harap-harap suara saya jelas kedengaran. Right, kalau jelas komen jelas. Okay, kalau tak jelas bagi tahu. Right. So hari ni saya nak kongsikan macam mana kita nak buat bila kita masak and then berjerebu satu rumah. Okay, pernah kan bila kita masak goreng-goreng ke apa kan, ataupun bila kita menumis sambal ke, okay, nak buat nasi lemak ke kan. So dia punya udara tu akan berkumpul satu dapur. Bukan dapur je, bawa ke ruang tamu sekali. So kalau ada tetamu nak datang, macam mana agaknya kita nak halau udara kotor tu dari keluar. Okay, yang paling mudah adalah kita boleh dapatkan ni, exhaust fan ni. Dia akan menarik udara yang kotor tu untuk keluar. Termasuk juga udara yang panas. Kadang-kadang cuaca kat luar tu memang dah panas. Okay, kat dalam tu lagilah panas, bertambah panas. Jadinya udara panas tu bila dia berpusing kat sini, dia akan keluar. Udara dalam rumah kita akan jadi lebih sejuk. Okay, ada juga exhaust fan yang orang pasang dekat ceiling rumah. Okay, yang itu juga boleh mengurangkan udara panas dalam rumah. Yang tu bentuk lain lah, cantik sikit. Dia ada cover sikit. Yang ini biasa kat dapur kita guna yang ni lah. Tapi kalau untuk untuk kita kurangkan udara panas dalam rumah, untuk mengurangkan penggunaan aircon juga, you all juga boleh gunakan exhaust fan. Tapi yang tu biasa pasang kat ceiling lah. Bentuk dia lain, bukan macam ni. Tapi nama dia sama, exhaust fan juga. Yang tu pun ada banyak saiz. Yang ini adalah bersaiz 8 inci. Okay, 8 inci ni dah cukup lah untuk ruang dapur kita. Okay, dapur yang kecil lah. Biasa macam dapur saya pun kecil, tak besar. Right, kalau you all punya dapur tu besar, so you all kena pakai lah besar sikit sebab you all ada dinding yang besar. So macam rumah saya pakai yang ni je. Memang dah cukup, dah puas. Right, sebab apa? Last time bila saya tak guna benda ni, bila kita masak, ya Allah, bukan saya je yang pening, anak saya pun bising. Bau apa ni mami? Masak apa ni kan? Sampai ke atas naik bau dia. So bila kita gunakan ni, bukan saja udara tau, tapi minyak yang kita masak tu pun boleh terkumpul dekat sini. Dekat sini. Sangat terkejut. Minyak tu sebenarnya, antara minyak dengan udara, you all rasa mana yang lebih berat? Dia punya berat dia. Of course lah minyak kan, tapi minyak boleh juga naik ke atas dengan udara yang dibawa tu. So maksudnya memang betul bila kita masak ke tumis sambal ke kan, dia akan bawa udara tu masuk dalam exhaust fan ni dan keluar dari rumah kita. Nampak tak? You all dapat jimatkan masa tanpa perlu nak buka tingkap sangat. Of course you all boleh buka tingkap lah, tapi dengan alat ni
dia lagi membantu. Sebab previously memang saya akan buka tingkap lah bila masak. Tapi of course lah, kita pun kena jaga aurat kita kan. Takut orang kat belakang pula nampak aurat kita. Yelah, dalam rumah kat dapur mana pakai tudung, betul tak? Right? So kalau kita pakai ni, InsyaAllah mudah sangat. So you all tak payahlah nak buka tingkap luas-luas. Right? Yang ni memang specifically untuk tugas dia, memang untuk menyedut saja. Dia lebih menyedut, bukan untuk mengalirkan udara nak bagi you all sejuk. Tak, dia fungsi dia menyedut. Dia sedut and then dia buang kat luar. Okay, sebab dia ada ni kat belakang ni. Ini dia akan terbuka lah bila kita pasang kita punya exhaust fan tu nanti. Cara nak pasang dia pun tak susah pun. Seriously, you all tengok barang yang dia bagi dalam box tu cuma benda alami je. Nampak tak? Dekat ujung ni ada wire, dan you all boleh dapatkan plug top macam ni. Okay, tak sampai pun RM5, murah sangat. RM3 lebih benda dapat yang ni. Make sure ada C-rim tau. So you all boleh pasang je. Gunakan wire ni. Tengoklah wire warna merah kat mana, warna biru kat mana, kuning kat mana. Ingat tak saya ada pesan kat sini, you all boleh follow kat sini. Dia punya colour-colour tu. Kalau tak reti lah, kalau pendek you all boleh sambung dekat macam ni. Macam ni nak sambung. Macam ni kalau nak sambung adalah you all boleh gunakan PVC connector yang bulat-bulat tu. Ada panjang lubang tu kan. So you all boleh guna tu and then sambung lah. Ataupun boleh je you all sambung dengan wire yang baru. Pintal kat sini. Pintal lah together. Pintal macam ni. Sambungkan dua wire tu and then balut. Okay, make sure balut tau. Jangan tak balut pula. Okay, kita tak nak nanti terkena renjatan elektrik pula. Balut elok-elok. Okay, sangat mudah. So kalau macam ni, you just boleh sambung dengan plug top terus. Mudah sangat. Harga dia of course tak sampai pun 100. Kalau 100 pun you all boleh dapat yang besar sekali. Ini dalam 60 lebih je. Right? InsyaAllah you all boleh dapatkan dekat Tukul ataupun dekat mana-mana kedai. You just bagi tahu you nak exhaust fan. Nama lain dia saya tak tahu. Biasa orang panggil exhaust fan. Yang ini adalah saiz 8 inci. Paling kecil adalah 6 inci. Janganlah beli kecil sangat, nanti tak puas hati pula dia tarik kan. So yang ini lebih praktikal untuk kita gunakan. Pasang dekat dapur you all. Okay, selain dapat menarik udara masakan yang kita masak tu, udara yang panas dari dalam dapur tu pun boleh keluar. So tak mahal pun kosnya, murah saja. InsyaAllah you all boleh pasang kat rumah. Mudah sangat. Mudah sangat-sangat. So cuma sambungkan ni dengan plug top, dan terus boleh sambung dengan switch socket rumah korang. Sangat mudah, tak payah pun perlu panggil wireman ke apa. Right? Kecuali kalau you all nak lagi cantik, of course you perlu tebuk dinding lah. Tebuk dinding, letak dekat dinding yang spesifik, so that dia tak akan mengganggu anak-anak lah. Of course you all kena jauhkan daripada anak-anak tau. Sebab benda ni bila berpusing, dia laju macam kipas. So budak-budak biasalah takut dia nak test kan. Dia pun letak jari kat situ. Dah satu kerja pula. So you all kena be careful on that. So benda ni mungkin you all kena letak kat tempat yang tinggi. Ada juga customer kita hari tu datang, sama kes. Ni golongan mak-mak lah. Golongan bapak-bapak dia tak alert sangat benda macam ni. Sebab mak-mak bila masak, ni masalah mak-mak. So mak-mak dia datang, so dia cakap dia perlukan exhaust fan ni. So yang dia buat adalah dia terus sambung je dengan plug top, and then memandangkan, dia kata rumah tu rumah sewa. So memanglah tuan rumah tak bagi kan tebuk-tebuk dinding kan. Jadinya dia kata dia akan gantungkan kat sini sebenarnya ada lubang kan. So you all boleh gantung je kat mana-mana. So mudah sangat kan. Kan tu tempat yang tinggi lah. Janganlah tempat yang rendah. Jauhkan daripada terkena mudah dicapai oleh anak-anak. So mudah sangat. Right. Saya harap perkongsian ni dapat membantu you all, memudahkan kerja-kerja memasak di rumah. InsyaAllah, of course, rumah kita lebih bersih dengan adanya exhaust fan ni, dengan kos yang lebih murah. Right. Dan mudah pula nak pasang. Nak bersihkan ni pun senang. Of course, setiap minggu you all kena bersihkan sikit lah, sebab nanti akan ada minyak kat sini. Kat sini, dan dekat kita punya kipas ni, you all kena bersihkan lah. Kalau rajin tiap-tiap minggu lah.
kalau ada masa. Kalau tak ada masa nampak macam kotor, bersihkanlah. Sebab dalam ni akan ada minyak-minyak akan terkumpul dekat sini juga. Selain pada udara, minyak pun diangkut sekali. Okay, nampak tak sangat berkesan ni dia. Right. So you all punya perabot kat dapur tu akan kurang berminyak lah bila you all pasang benda ni. Sebab perabot yang kita pasang, contoh macam ikan mangkuk ke, kalau kita letak dekat tempat yang terbuka dekat dapur, bila lama tak digunakan akan terkena minyak yang kita masak tu, akan ada kesan minyak-minyak. So bila kita pasang ni kurang sikit. Memang ada juga tapi kurang lah. Right. So yang ini tugas mengemas kita akan lebih berkurang lah. Jadi tak perlu nak kemas setiap bulan kan. Right. Macam saya bekerja 8 hari seminggu, memang tak sempat lah nak kemas semua. So bit by bit dah kita buat, department by department. Right. InsyaAllah ini saja perkongsian saya pada hari ini. Moga-moga membantu ibu-ibu di rumah, of course. Right. Ibu-ibu yang macam saya juga. Alright. InsyaAllah kita kongsikan ilmu yang sedikit. Moga-moga bermanfaat untuk semua. Jika ada pertanyaan, boleh directly inbox saya. InsyaAllah saya akan jawab one by one. Alright. Yang ada pertanyaan boleh tanya. Yang ada contact number dengan saya pun boleh directly WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan reply. Right. Terima kasih pada yang join. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.